Dan apa kepentingannya? Kepentingannya pun untuk kita lah, institusi-institusi agama, ahli-ahli agamawan, ustaz-ustaz, pendakwa-pendakwa, bahkan kita sendiri bila kita nak melakukan suatu anjakan perubahan atau dakwah, mungkin dalam konteks yang kecil, kepada keluarga kita, kepada komuniti kita, kampung kita, daripada satu peringkat yang kecil kepada peringkat lebih besar, juga perlu kepada sistem yang bertahap-tahap yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah. Sebab itu kalau kita lihat dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala memberi tempoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang. Sebab itu dalam jihad ada 4 tahap sekurang-kurangnya sebelum Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW dan para sahabat berperang dengan orang-orang bukan Islam, musuh-musuh Islam pada waktu itu. Itu pun pada akhir-akhir kenabian, setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ada kerajaan yang kuat di Madinah. Pada peringkat awal tidak ada jihad berperang, tak ada. 13 tahun Nabi berada di Mekah. Ada perang? Tak ada. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh sabar. Dan itulah awal-awal tahap ataupun peringkat jihad. Allah Taala suruh sabar. Jihad waktu tu kena sabar. Sebab tu kita dapati dipanggil peringkat jihad pada zaman Rasulullah SAW ni ada 4 peringkat. Pertama, Allah Ta'ala suruh sabar. Kau tak boleh lawan orang-orang kufar dengan fizikal, dengan tubuh badanmu. Kena sabar. Dan banyak Allah Ta'ala sebut ayat dalam Quran. Kau boleh rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 60. Allah Ta'ala suruh sabar. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun, kata Allah. Allah Ta'ala kata kamu kena sabar. Sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu benar. Ya. Dan janganlah kamu dihina oleh orang-orang yang tidak yakin pada hari kiamat. Mana Allah Ta'ala suruh sabar. Dan ada lagi beberapa ayat yang lain. Itu pasal pertama, jihad masa Rasulullah SAW berada di Makkah. 13 tahun Nabi duduk Makkah, tak ada perang ya. Mana apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar, orang Islam kena sabar. Tak boleh angkat senjata, tak boleh nak pergi lawan secara berdepan, fizikal. Jauh sekali nak pergi memerangi mereka, tak boleh. Sebab itu kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW sebagainya diazab, diseksa. Dan Nabi tidak memerangi dengan para sahabat sebab Nabi ada berapa orang je, kan? Tak ramai. Bila Abi Rabah seksa oleh tuan, Nabi tak suruh sahabat-sahabat yang ada pergi belasah tuan Bilal bin Rabah, tak bagi. Habis itu buat macam mana? Sabar dan cari solusi yang lain. Apa solusinya? Bebaskan. Abu Bakar As-Siddiq ada duit, maka Abu Bakar As-Siddiq ambil duit dia, pergi jumpa tuan Bilal bin Abi Rabah, membebaskan beliau. Settle masalah. Pasal apa tak pergi bunuh ataupun pergi belasah je tuan Bilal bin Abi Rabah tu? Tak boleh. Kita belasah dia, dia mari kuat dia ramai-ramai, dia belasah kita balik, sedangkan kita tidak ramai. Sebab itu peperangan dan jihad yang besar tidak disyariatkan ketika Islam dalam keadaan yang lemah. 13 tahun tuan-tuan tidak ada. Allah Ta'ala suruh sabar saja. Kemudian bila sampai fasa, sahabat Nabi SAW tidak boleh sabar lagi. Bukan tak sabar, pasal teruk sangat dia buat kat sahabat Nabi. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya di pulau, mu jangan jual makanan kat Muhammad, mu jangan bagi urus niaga apa-apa dekat sahabat-sahabat Muhammad. Jadi Nabi tak boleh nak buat apa. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi dan para sahabatnya berhijrah, tinggalkan Mekah. Kenapa Allah Ta'ala tak suruh Nabi berperang dengan orang Arab Quraisy? Tak boleh, saya Islam masih lemah. Nabi apa nak buat? Tinggalkan mereka, pergi ke tanah yang lain untuk kuatkan Islam. Nabi pun berhijrahlah bersama sahabatnya
pergi ke Madinatul Munawwarah pada tahun ke-14 kenabian. 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi tinggal. Dan Allah Ta'ala suruh, kalau kita rujuk dalam surah At-Taubah ayat ke-40, Allah Ta'ala suruh Nabi SAW berhijrah. Ya. Jihad peperangan tak ada lagi, pasal Islam belum kuat. Nabi pun pergilah ke Madinah, bina kerajaan. Dan bila Nabi jadi kerajaan yang kuat, barulah Allah Ta'ala memerintahkan supaya jihad memerangi kufar dibenarkan. Itu pun masih lagi secara bertahap-tahap. Ya. Bila kita belajar fiqh sirah, ya, the science of Islamic history, kita akan tahu tentang peringkat-peringkat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kepentingannya? Kepentingannya pun untuk kita lah. Institusi-institusi agama, ahli-ahli agamawan, ustaz-ustaz, pendakwa-pendakwa, bahkan kita sendiri, bila kita nak melakukan suatu anjakan, perubahan atau dakwah, mungkin dalam konteks yang kecil, kepada keluarga kita, kepada komuniti kita, kampung kita, daripada satu peringkat yang kecil kepada peringkat lebih besar, juga perlu kepada sistem yang bertahap-tahap yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarahnya. Sebab Islam ni memang dia ada satu kriteria yang disebut sebagai graduality. Islam ni tuan-tuan, dia tak datang secara sekaligus. Dia sentiasa ada graduality dalam seluruh pensyariatannya. Bukan seluruh lah, mana sebagian besar pensyariatan. Jihad umpamanya, ada tahap-tahapnya yang saya telah sebut pada tuan-tuan. Ada 4 tahap sekurang-kurangnya. Daripada peringkat awal sabar, sampailah Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya untuk berperang dengan orang-orang kufar dan musuh-musuh Islam yang jahat itu. Dan kalau kita lihat hal yang lain pun sama juga. Nabi SAW bila dilantik menjadi Nabi, Allah Ta'ala tidak mengharamkan riba at the same time. Tak ada. Pasal riba ni dah terlalu, orang kata, menjadi amalan rutin orang-orang Arab pada waktu itu. Maka Islam tidak mengharamkan secara sekaligus. Ambil masa tuan. Dia melalui 4 tahap. Tahap pertama Allah Ta'ala beritahu. Tahap pertama Allah Ta'ala bezakan antara riba dan zakat, supaya orang Islam ni terbuka minda sikit. Dia tak haram terus. Allah Ta'ala beritahu riba macam ni, zakat macam ni. Kemudian setelah sekian itu, Allah Ta'ala beritahu pula orang Israel zaman dulu, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dia menzalimi semua mereka. Pasal apa? Makan riba. Ingatkan riba orang Arab jahiliah saja. Tak, orang Kristian, orang Yahudi dulu pun dia kuat makan riba, hingga Allah Ta'ala menghancurkan mereka. Terbuka sikit mata orang Islam. Alamak, masa tu ada sahabat-sahabat Nabi pun berniaga, mereka pun riba juga sebahagiannya. Kalau riba tak ambil untung hutang pun, riba-riba jual beli umpamanya, riba dalam emas, riba dalam perak, riba bila dia jual tamak yang basah dengan tamak yang kering, ada riba di situ tuan-tuan. Yang ada sebagai riba buyuk. Riba ni bukan ambil hutang, bagi hutang apa, ambil untung saja, ambil apa, ambil riba lah ya. Ada riba jual beli juga, jual beli barang ambil riba. Bila Abi Rabah dia nak bagi Rasulullah makan, dia miskin. Apa dia buat? Dia pergi jual tamar dia yang buruk sebanyak 2 bekas dengan tamar yang baru 1 bekas. Bila Nabi ambil makan, dan ini diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, bila kita belajar bab riba lah ya, Nabi pun tengok, tamar cantik ni, mana kau dapat ni? Dia kata, aku pergi jual tadi untuk aku memberi kau makan wahai Rasulullah. Macam mana kau jual? Aku jual 2 cupak tamar aku yang buruk dengan 1 cupak tamar yang elok. Nabi kata itu riba. Habis itu macam mana kami nak buat ya Rasulullah? Kamu jual dulu riba itu, kamu jual dulu tamar yang buruk itu, dapat duit. Dengan duit itu kamu belilah riba, kamu belilah tamar yang bagus. Tengok Nabi SAW melihat riba ni sampai tahap macam tu. Bukan dalam bab hutang saja riba ni, dalam bab jual beli tamar pun ada riba juga. Ya.
Jadi Allah Ta'ala beritahu begitu. Kemudian Allah Ta'ala beritahu lagi riba begini-begini, riba dosa apa macam-macam lah ya. Akhirnya barulah Allah Ta'ala haramkan riba. Ada 4 tahap sekurang-kurangnya. Harap pun sama, ada 3 tahap sekurang-kurangnya ya. Dan begitulah pensyariatan yang lain. Sebagian besar ni dia gratuity. Samalah konteks peperangan. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, antaranya bila Allah Ta'ala turunkan ayat Surah Al-Hajj ayat 39, kata Allah, uzina lilladzina yuqataluna zulman, uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Allah Ta'ala mula memberi izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang bila mana mereka dizalimi ketika mereka berada di Madinah. Allah Ta'ala turun ayat ni, Allah Ta'ala dibenarkan kepada orang-orang yang dizalimi untuk mempertahankan dirinya dan untuk dia berperang. Sebab itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizalimi, sebagai harta sahabat dirampas ketika sebelum perang Badar, Rasulullah lawan. Berlakulah perang Badar. Setelah ayat peperangan diturunkan. Jadi nampak tahap-tahap peperangan pada waktu itu.